Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Manhaji Jindi. Yang pertama itu kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i. Kita masih lagi bicara tajuk pengenalan beberapa istilah fiqh. Kita berhenti hari itu ni yang ke 7 ke 9? 8 no? Kita masuk yang ke-8, iaitu harus baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin. Yang ke-8, istilah atau pengenalan beberapa istilah fiqh. Yang ke-8 ialah harus, iaitu suatu perkara sama saja, sama ada melakukannya ataupun meninggalkannya, kerana syarak tidak memerintahkan kita supaya meninggalkannya dan tidak juga memerintahkan kita supaya melakukannya. Bahkan diberikan kebebasan kepada kita untuk meninggalkannya atau melakukannya. Oleh itu perbuatan tersebut tidak diberi pahala ataupun dosa, sama ada ia dilakukan ataupun ditinggalkan. Di yang ke-8 dia sebut adalah harus, iaitu suatu perkara sama saja. Nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Pilih atas kita lah, nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa. Cuma hak benda yang harus ni kita juga, walaupun nak buat pun tak apa, tak mau buat pun tak apa, tetapi kadang-kadang hak benda baharu ni, hak benda harus ni kadang-kadang bahaya juga. Kalau hak wajib tu memang dah wajib dah. Kalau hak sunat, sunat dah. Kalau hak rukun tu rukun dah. Tetapi yang harus ni kadang-kadang dia boleh jadi bahaya juga, walaupun harus. Dia tengok keadaan kita. Dia tengok keadaan kita. Sebagai contoh, lepas kuliah sekali lagi ni kita nak makan. Sebut makan gelak lah. Lepas kuliah lagi kita buat contoh, kita nak makan. Nak makan pun boleh, tak mau makan pun boleh. Boleh pilih.
Cuma kadang-kadang hak benda makan tu nak kena jaga. Tengok kita makan apa. Tapi kalau kita makan melampau-lampau, kadang-kadang makan tu boleh jadi haram. Kalau kita makan benda-benda yang sunnah, ikut cara sunnah, maka dapat pahala sunnah. Kalau kita makan benda-benda haram, jadi haram. Ini yang kita takut. Sama juga berjalan saya lagi pas kuliah pergi pasal pekan hari, nak pi pun boleh, tak mau pi pun boleh. Tapi ada kalanya kita nak pi tu ada benda-benda yang haram, ada benda-benda yang hak makruh, ada benda-benda hak sunat. Sebagai contoh, kita mai pagi ni berjalan daripada rumah kita mai menuju kepada rumah Allah untuk nak melaksanakan tuntutan. Hak pertama, sembahyang berjemaah dapat tuntutan fardu kifayah. Dapat pahala sunnah lah. Kita nak selesaikan hak tuntutan fardu kifayah. Walaupun kita tak mai, tak berdosa pun fardu kifayah. Tetapi kita mai pagi ni dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Sedangkan hak berjalan tadi ni hukumnya harus saja. Ataupun kita berjalan pagi ni mai nak menuntut ilmu. Hak ilmu pula termasuk dalam hak tuntutan fardu ain yang kita sebut sebelum ni. Berjalanan pagi ni hukumnya jadi wajib. Berjalan mai ni bukan sunat dah. Jadi wajib kita mai nak menuntut hak fardu ain tu. Kalau orang perempuan, kalau suami dia tak bagi mai, dia mai pun tak dosa. Kerana hak fardu ain, hak perintah Allah lebih tinggi daripada hak perintah suaminya. Kecuali hak benda-benda yang hak tuntutan fardu kifayah. Contohnya sembahyang jemaah, orang perempuan afdalnya sembahyang di rumah. Hak muda-muda, hak muda-muda afdal sembahyang di rumah. Hak tua tak apalah mai. Tetapi hak tuntutan mai yang hak tuntutan mai hak mengaji ni, hak fardu ain pagi ni. Kalau suami kata tak payah duk pi, dia mai pun tak berdosa. Tapi sunatlah isteri minta beritahu, bang esok pagi nak pergi kuliah, beritahu. Kalau pun dia tak boleh bagi, suami dia tak bagi, dia mai pun tak berdosa. Sebab apa? Ini hak fardu ain. Kecuali hak kita sebut dulu ni hak fardu lain, hak fardu kifayah. Sebagai contoh, bang nak pergi belajar masak abang nak pergi belajar masak. Sunat dia minta kat suami dia. Suami kata tak payah dupi dah. Hari itu pun belajar juga 2-3 hari, 2-3 bulan belajar, tapi duk guringkan masin tu. Lepas tu kalau dia mai juga hukumnya berdosa. Jangan mai. Ataupun dia rapat kat suaminya, bang nak pergi belajar menjahit lah bang suami dia kata tak payah duk pi hari tu belajar agak menjahit 2-3 bulan. Tapi baju abang yang duk jahit dia ni. Jadi kalau dia pi hukumnya berdosa. Sedangkan berjalan tadi harus nak pi pun boleh, tak mau pi pun boleh. Cuma ikut keadaan. Tengok keadaan kita pi tu hak mana. Berjalan, contohnya berjalan pi ke Siam. Masuk kok lorong tikih lah, kok ni tak boleh. Masuk kot lorong tikih tu. Kot jalan-jalan jalan kecil tu. Tujuan apa? Dia pergi tu nak cari perempuan untuk nak buat maksiat. Maka perjalanan dia tu jadi haram. Tak tahulah berapa puluh kali haram. Jadi berjalan tu hakikatnya hukumnya harus, tapi tengok keadaan. Jadi bahaya jugalah benda baharu ni. Walaupun kita nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh, tengok keadaan apa yang hak kita buat. Baik. Kerana syarak tidak memerintahkan kita supaya meninggalkannya, dan juga tidak memerintahkan kita supaya melakukannya. Bahkan diberi kebebasan kepada kita untuk meninggalkannya atau melakukannya. Jadi kalau buat apa hak benar harus ni,
hukumnya tak dapat apa, pahala pun tak, dosa pun tak. Cuma kalau kita nak buat ni, kita pilih-pilih lah apa nak harus. Kalau makan, harus makan ikut cara hak sunnah. Maka makan tu dapat pahala. Berjalan, hukumnya harus tengok kita berjalan lah pergi tempat-tempat yang hak dapat pahala. Dia buat contoh di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ini Allah beritahu. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi Allah dan cari kurniaan daripada Allah. Selesai daripada sembahyang, pilah nak pergi mana pun, carilah kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh, bukan hanya suruh kita ibadat saja, bukannya suruh sembahyang je. Ni selalu saya pernah sebut dah ayat ni sebagai jadual dekat kita. Sebagai Allah Subhanahu wa taala buat jadual dalam kehidupan kita. Ikut jadual ni, insya-Allah kita akan selamat. Allah sebut, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah beritahu surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah kata apabila kamu selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di atas muka bumi Allah. Allah suruh kita ni bertebar di atas muka bumi Allah. Jadi kita bukan dia suruh kita sembahyangnya, bukannya suruh kita zikir saja. Kita cari itu juga hak tutan, walaupun kita kata tadi ni keluar mencari kelebihan Allah, ada kalanya mencari kelebihan Allah tu jadi wajib, tuntutan wajib bagi seorang suami, iaitu bagi mencari nafkah untuk anak isterinya. Kan kita sebut sebelum ni, tuntutan terhadap kita seorang suami sekurang-kurangnya ikut pandai dia lah. Ikut pandai suami, sekurang-kurangnya hukum kita seorang suami, sekurang-kurangnya bagi makan kepada isteri sehari semalam 2 kali. Ikut dia lah. Jadi saya tak mau kerja, boleh, dengan syarat dia bagi orang kerja, dia dapat duit banyak, tak apa. Dia tak kerja pun tak apa, setengah orang bukan kerja pun. Orang kerja untuk dia. Dia ada rumah relax, duit masuk ribu-ribu. Duit masuk ratus-ratus ribu. Dia tak kerja, dia goyang kaki ya. Pagi-pagi lepak kedai, duit masuk. Pagi-pagi jogging sebagainya. Bukan kerja pun, tiap-tiap bulan bertekan pencen. Bukan kerja pun dia. Dia makan pencen duk, tak kerja. Allah beritahu buat jadual ke kita, fa iza qudiyatis salah, apabila kamu selesai sembahyang. Ni Allah buat jadual, kita boleh ikut. Syarat yang pertama, apabila kamu selesai sembahyang. Sembahyang dulu, buat hak wajib dulu. Ni kadang-kadang pergi kerja sembahyang pun dah. Bayangkan kita pergi kerja dalam keadaan laknat Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal pun tak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pergi kerja pukul 3-4 pagi bangkit dah. Sembahyang wallahu alam, kadang-kadang tak sembahyang dah. Allah beritahu selesai sembahyang dulu. Sembahyang dulu, apa-apa pun sembah Allah dulu. Lepas tu Allah kata fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di atas muka bumi Allah. Allah bukan hanya suruh kita sembahyang sahaja. Lepas tu, lepas sembahyang, pilah cari rezeki di atas muka bumi Allah ni. Ikutlah bidang kita. Kalau meniaga yang baik-baik. Kalau buat bendang sungguh-sungguh. Kalau motong mentah, motong betul-betul. Motong buat kerja, Allah suruh kita buat kerja. Fantashiru fil ard, bertebarlah kamu di atas muka bumi Allah. Kadang-kadang tak payah buat kerja lah, rezeki kan Allah tetap dah. Memanglah Allah tetap daripada azali lagi. Tapi hak kita ni ada syariat, dia suruh kita buat kerja.
Memanglah rezeki tu Allah tetap siap dah. Ketika umur kita 4 bulan tu, ketika mana Allah SWT perintahkan malaikat suruh pi ambil leluh mampu tu, tulis dah umur dia berapa, umur dia berapa, rezeki dia, ajalnya, baik buruknya, semua dah malaikat tulis dah. Walau bagaimanapun itu hak pengetahuan Allah di atas ilmu Allah SWT, kita tak tahu. Tapi hak kita syariatnya kena usaha buat kerja. Macam kita sebut kadang-kadang kita dengar lah ni lah, ni sembahyang jarang-jarang ni kita dengar ada jugalah. Kadang-kadang orang yang hak bukan bidangnya bercakap hak bidang ni. Ni hak sembahyang jarang-jarang ni, dia kata hak sembahyang jarang-jarang ni ikut Yahudi. Hak semayang rapat-rapat ni ikut sunnah Nabi ni, kita ikut orang kafir ni. Kita ikut Yahudi ni, duk semayang jarang-jarang ni. Bukan kata semayang hak kita duk semayang sebelum ni, semayang rapat-rapat hukumnya sunnah. Hak jarang-jarang hukum apa? Hak jarang-jarang hukumnya wajib. Sebab apa? Nak hindar daripada penyakit. Taat kepada pemimpin hukumnya wajib, hukumnya. Ni kadang-kadang duk bertikai berdapat mufti, pendapat ahli majlis fatwa. Bukan kata di Malaysia, bukan kata semayang jarang-jarang. Bukan kata kita tak buat yang sunat, jemaat pun kita tak buat atau imam no hari tu, jemaat pun tak buat. Jemaat sunat ke wajib? Hak jemaat pun kita tak buat no, di Mekah pun tak ada orang boleh pi. Duk bertikai juga. Hak rapat-rapat tu sunnah. Nak menghindarkan daripada penyakit tu, nak kena jaga. Kalau rapat-rapat, penyakit akan merebak. Tu pun dia duduk bertikai juga. Kita nak hindar daripada penyakit. Maka di sana, orang-orang cerdik pandai, mufti, ahli majlis fatwa, bincang. Kena buat penjarakan. Lepas tu panggil pula KKMI pula, bincang pula macam mana. Maka kita jarak-jarak kerana nak jaga mudarat. Mudarat tu lebih utama. Ini hak sunnah. Kadang-kadang kita duk bicara, duk gaduh hak sunnah, tapi hak wajib tak bicara pun. Hak wajib kita tak ambil bicara, tak ambil tahu pun. Sedangkan apa? Disebut, Allah sebut dalam Quran, jangan kamu campurkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Kita tahu dah kalau kita duk rapat-rapat, mudarat. Jangan kamu campur. Di sana ada syariat dia suruh kita ikhtiar dulu, usaha dulu. Sama lah ni pun, bukan hanya dia suruh kita semayang je. Allah SWT suruh kita bertebar di atas muka bumi Allah, mencari kelebihan Allah. Carilah kelebihan Allah. Dunia ni Allah cipta untuk kita. Carilah kelebihan dia. Cari cara yang halal. Itu yang kita nak. Lepas tu, wazukurullaha katsira. Dapat rezeki Allah, Allah kata wazukurullaha katsira. Bersyukur banyak-banyak. La'allakum tuflihum. Yang demikian itu kata Allah, kamu akan jadi orang yang berjaya. Berjaya ikut dia punya jadual ni Allah bagi dekat kita. Baik. Ayat di atas beri makna bahawa bekerja selepas mayang adalah harus. Cuma hak ni tengoklah, kalau kita ada tanggungjawab kita dengan majikan kita, kerja tu jadi wajib pula. Ni hak kerja sendirilah. Kita buat bendang, kita motong getah sendiri. Yang ni kurnya harus. Tapi kalau kita kerja dengan majikan kita, seminit pun kita tak boleh nak curi tulang. Itu tanggungjawab kita dengan majikan kita. Sebab kita dah buat dah perjanjian dengan majikan kita. Sekian-sekian waktu, sekian-sekian waktu kerja, sekian-sekian waktu balik. Ni kadang-kadang curi tulang walaupun seminit. Sebab apa? Hak seminit tu dibayar dengan gaji seminit pun dibayar. Contohnya gaji kita tu sehari RM100 kali dengan 8 jam. 1 jam 60 minit kali dengan 8. Maka jumlah tu bahagi dengan gaji kita. Kalau kata seminit gaji kita tu RM1, kalau kita dalam keadaan curi tulang seminit, RM1 dah kita masuk dalam diri hak bagi kanan kita tu, hak sumber-sumber yang haram. Ni kita kena jaga. Walaupun seminit tu dengan majikan kita tu, kita kena berjumpa bos kita. Bos, saya lebih kurang minta alai. Kita kena minta alai. Sebab apa? Kadang-kadang
Kita bukan kata seminit, break saja pun orang setengah jam, dia balun jam. Kadang-kadang masuk pukul 8, 8.30 baru masuk. Ni kena jaga ni sumber kita. Kita tak mau masuk sumber-sumber yang haram. Tu kadang-kadang kita gaji banyak pun kadang-kadang habis macam tu, tak ada keberkatan. Kerana di sana ada unsur-unsur hak kita buat tu, unsur yang melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Oleh itu terpulang kepada individu sama ada ingin melakukan ataupun tidak. Baik, habis yang tu. Yang ke-9, haram. Haram ialah perkara yang dituntut oleh syarak supaya ditinggalkan dengan tuntutan putus. Kalau boleh hak wajib, tuntutan putus lah untuk laksana. Tetapi hak benar haram, tuntutan yang putus untuk ditinggalkan. Tak ada pilihan dah. Hak benar-benar yang haram, tuntutan yang jazim, yang putus untuk kita tinggal. Tak boleh buat dah benda ni. Tak boleh buat dah. Ini perintah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda yang Allah suruh, ada benda yang Allah larang. Kadang-kadang kita hak Allah suruh kita boleh buat, tetapi hak benda-benda larang kadang-kadang tak boleh nak tinggal. Hak benda yang suruh kadang-kadang kita boleh buat. Contohnya kita kata sembahyang, insya-Allah kita boleh buat, tetapi kadang-kadang hak benda-benda yang haram buat tak tahu. Tu kadang-kadang saya duk sebut selalu mana-mana macam tu lah. Bini kita, bang, jom kita pergi dekat Giant, jom kita pergi kat raksasa. Kan raksasa Giant lebih kurang. Kita, tak mau pi lah. Abang duk mengaji tu, ustaz tu kata pi tu orang tengok, orang tu tak duk, orang dia pi tu tak tutup aurat, nampak pakai skirt dan sebagainya. Tak mau pi lah, haram. Memanglah betul ustaz tu kata tu haram, tetapi kadang-kadang hak di rumah kita tu lebih haram daripada hak Giant, hak Maiding, hak raksasa lagi. Lebih teruk daripada tu lagi. Perasan tak hak ruang tamu rumah kita tu? Kadang-kadang bagus tuan-tuan. Dengan jubah, dengan serban bagus, tak mau pi dah, tapi di rumah dia nganga juga tengok gusti perempuan. Nganga jugalah tengok orang reh kereta motor. Hak reh kereta tu pakai elok tu, hak duk sebelah pegang payung tu. Kadang-kadang kita juga tuan-tuan berhenti kedai tom yam, nak makanlah tom yam. Depa buka juga gusti tuan-tuan. Kita duduk depan TV nak tutup mata pun makan tom yam. Mau tak mau kan tengok juga. Mau tak mau kan tak pergi pejam mata, gigit cabai dan sebagainya. Tengok jugalah gusti. Tengok dalam keadaan apa? Nampak habis ketui-ketui. Di rumah kita tu kadang-kadang tak tahu nak bang. Kalau kita tak tapih ni, tak tahulah rumah kita. Duk melihat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk buat dosa tu, kalau kita lah tak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, duk dalam keadaan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tidur macam tu, tak ada nak taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau malam tu mati, tak tahu tuan-tuan. Tu kadang-kadang kita nak kena jaga benda-benda yang haram ni, larangan yang putus oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditinggalkan. Diberi pahala jika ditinggal. Kalau kita tinggal benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala. Tinggal benda-benda yang haram tu kita sebut dah sebelum ni, sebab ada 3. Sebab sekejap di atas perintah Allah, sebab sekejap di atas larangan Allah, sebab sekejap di atas ujian Allah. 3 ni kita kena sabar. Sabar sekejap di atas perintah Allah. Mengesmayang sekejap, sabarlah Sat, 5 minit Mengaji pun sabarlah Sat, tengah jam lah. Covid ni tengah jam lebih pada tengah jam bunyi tek-tek masuk isya tu, untuk bila-bila dah nak pergi mic nak azan. Bukan sinilah di Afrika tu. Masanya tak betul lah ikut arahan. Mereka pun ikut arahan.
Sekejap, tengah jam kita mengaji, sabar sekejap. Puasa pun sama lah, zakat pun sama lah, haji pun sama, sabar sekejap. Hak perintah Allah. Sama juga sabar sekejap di atas hak dilarang, hak benda-benda yang Allah larang. Allah larang kita jangan kita minum arak, sabarlah sekejap. Kita tinggal contohnya pagi ni kita tak minum arak. Memang kita tak minum arak. Kita tinggal kerana kita sabar ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pahala. Walaupun kita tak minum tapi kita sabar kerana kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak minum, kita tak buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Dengan kesabaran kita ni, kita tak buat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bagi pahala. Sabar sekejap. Yang ketiga, sabar sekejap di atas ujian Allah. Lagi mana kita hidup, selagi itulah kita akan diuji. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, macam mana lah dia tak pernah berhenti lepas satu lepas satu. Uji ni lepas satu awak ni. Uji ni saya beritahu dekat dia, selagi mana abang duk hidup, selagi mana kak duk hidup, selagi itulah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak uji ni mati esok habis. Cuma mati esok ni hanya balasan lah. Dia balasan di atas kesabaran kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya kerehatan. Itu yang kita sebut sebelum ni hari Nabi. Nabi sebut orang yang rasa tak aman di dunia, dia akan rasa aman di akhirat. Orang yang rasa aman di dunia, dia tidak akan rasa aman di akhirat. Contoh bagi ni aman tak kita bagi ni? Orang lain aman, tidur. Tok Bilal duk panggil as-salatu khairum minan naum. Sembahyang lebih baik daripada tidur. Dia an-nautu khairum minas salah. Tidur lebih baik daripada sembahyang. Dia tak katalah macam tu, tapi seolah-olah dia tarik bantai, dia tarik kain selimut, seolah-olah dia kata macam tu. Seolah-olah dia kata macam tu. Dia tak sahut seruan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan sembahyang tu lebih baik daripada tidur. Dia lawan, dia kata tidur lebih baik daripada sembahyang. Maksudnya apa? Susah, orang lain seronok tidur. Tapi kita bersusah payah pukul 5, pukul 4 bangkit dah. Untuk apa? Mentaati akan perintah Allah Ta'ala. Tak apa, sabar sekejap. Tapi di akhirat besok ni, maka kerehatan yang panjang. Tapi mereka azab yang panjang. Kita tak mau, tuan-tuan. Sabar saat di atas ujian. Selagi mana kita hidup, selagi itulah Allah uji kita. Allah uji kita ni sikit-sikit, bukan banyak. Bukan macam zaman Nabi uji kita sedikit. Kadang-kadang uji dengan bukan berat pun, uji dengan bini. Abang nak pergi mana malam ni bang ni? Allah duk kalut. Okey, dulu sepinok gelok ni. Duk kalut cincin lah, apa macam-macam. Tapi bukan orang perempuan sini lah. Perempuan di India tu. Di India tu, bukan sini. Di Afrika tu. Di Afrika tu. Abang nak pergi mana malam ni? Abang nak pergi malam ni ada kuliah. Abang tak ada kerja lain. Kuliah maghrib. Maghrib kuliah. Jom kita pergi Giant. Kita satu uji tu bukan berat mana pun. Kalah dah. Jom. Tarik muka. Pergi juga kita pun. Tak salah pergilah Giant. Pergilah Maiding. Tak salah pergilah pasar malam. Tapi awak duk pergi pasar malam pukul 7 pagi, 7 malam. Pukul 4, pukul 5 buka dah pasar malam. Pergi pukul 7, pukul 8 tu dia pergi. Malu dekat lembu kambing tuan-tuan. Waktu tu dia pun balik rumah. Dia pun balik kandang, balik selisih dengan tuan dia. Tengok tuan dia. Bini kata, bang itu lembu kita bang. Memanglah lembu kita, dia kenal lah bang. Lembu tu kata boh. Lembu tu kata bodoh.
Aku pun balik waktu maghrib, hampa keluar, terbalik pula. Lembu balik, kita pula keluar. Tu kita kena uji macam tu sikit tu kita. Tu pun kadang-kadang kalah dah ujian macam tu. Allah sebut dalam Al-Quran, asyibanas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia tu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami beriman kepada Allah sedangkan mereka belum diuji. Allah akan uji di mana kami telah menguji orang-orang terdahulu daripada kamu. Dengan ujian itu kata Allah, Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar beriman, siapa orang yang dusta. Apabila Allah uji itu, Allah bukan lamci. Allah sayang kita. Tu kita kena sangka baik. Apabila Allah uji ni, kita kena sangka baik. Mungkin Allah uji pada kita ni, Allah nak naikkan pangkat. Seronok nak naik pangkat? Oi, kalau dunia seronok ah. Maha bergaduh tuan-tuan nak naik pangkat. Allah uji kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pahala. Allah uji kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak kifarahkan dosa-dosa kita. Ni kita duk sakit pinggang ni, kifarah dosa tuan-tuan. Kita memang kita dosa, tak kira siapa, kullu bani Adam khata', Nabi kata. Tiap anak Adam buat dosa. Bukan kita maksum, kita memang dah buat dosa. Kadang dosa mulut, kadang dosa telinga, kadang dosa mata. Wa khaira khata'in at-tawabun. Sebaik-baik dosa Nabi kata bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata diberi pahala jika ditinggalkan kerana menurut perintah Allah. Sebab kita buat taat kepada hak benar-benar yang diharam oleh Allah, kita tak sabar sekejap, kita tak buat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi pahala-pahala syurga. Tetapi sekiranya kita buat benar-benar haram, dosa, dosanya tempatnya adalah neraka. Dua saja tempat dua. Kalau kita sabar sekejap, kita tak minum marah sekejap saja, esok ni kita minumlah sepuas-puasnya di syurga esok ni. Ya Allah berkata dalam Quran, orang yang taat perintah Allah, orang yang taat perintah Rasul, nescaya kami masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu. Minumlah sepuas-puasnya. Makin minum makin sedap, makin minum makin lazat. Hak dunia ni hak sedap pun sedap yang menipu Sihat-sihat pun yang menipu Cantik handsome pun yang menipu. Atas dunia dulu handsome je kot no. Tengok dia hantar gambar, weh kemas tuan-tuan dulu-dulu, botai bongkok kemas. Lah kemas dah? Tak dah. Nah, orang perempuan pun dulu lawa. Lah, dawa dah? Dah menipu Dulu sihat lah, tak sihat, menipu hidupan dunia. Tapi di akhirat ni makin hari makin sihat, makin hari makan makin sedap. Ketika mana disebut dalam hadis Nabi, ketika mana ahli syurga makan buah-buah dalam syurga, makan sedap, makan tambah sedap, makan tambah sedap. Galik duk makan buah-buah dalam syurga, ketika mana diminta berpaling ke belakang, mereka melihat biji-biji buah-buahan yang mereka makan tu berbukit. Banyak tak? Berbukit. Bukan berponsu. Buah-buah yang mereka makan tu makan sedap, makan lazat, makan sedap, makan lazat. Diminta supaya berpaling ke belakang. Mereka melihat di belakang mereka tu biji berbukit. Banyak dah berbukit biji. Tak tahu banyak mana makan tu. Kalau kita makan atas dunia ni, makan durian musangking ke, makan apa ni, duri hitam ke, agak berapa biji makan? Kena 2 biji tak mau. Saya bulan tahun sudah kita pergi kuliah tempat belah balik pulau. Dia kata Ustaz nak tahu tak, durian ni namanya durian Tok Guru. Mana Ustaz mai, buah pertama ni saya bagi makan Ustaz dulu. Sebiji tuan tak mau, walaupun sedap. Dia kata ni hak balik pulau ke bagus ni durian Tok Guru nama dia. Kuning tak tahu nak apa. Kena sebiji tak mau dah. Sedap mula-mula sedap, lepas tu lama sedap lah. Lepas tu tak sedap lah. Atas dunia seronok, lepas tu seronok dah. Berada tak seronok lah. Baru menikah seronok macam kita saya duk sebut selalu lah.
Oh menikah kot taman, tiap-tiap hari naik motor, pusing taman. Pegang suami tu tak mau lepas-lepas. Sampai suami pun naik motor duk taraga, lalu rapat. Beluk, dia tak mau lepas suami dia. Kat pasar malam pun pegang tangan dua-dua belah, pegang tangan bukan sebelah, dua-dua belah pegang. Tak mau lepas-lepas lah pegang tangan dah. Pegang, malu tak mau bagi pegang, tak mau bini pegang. Naik motor pun sama, lah pegang besi tak pegang suami ya. Tok macam tu, naik pegang besi nampak uduh kan. Dulu nampak okey, lah pegang besi nampak uduh sangat. Kadang-kadang naik bukit, bini dia jatuh pun tak sedar. Abang, mampu bini. Tak seronok lah. Tak seronok. Tapi syurga, seronok. Sehingga mereka makan buah-buah lazat sedap ni. Makan makin sedap, makin makan makin lazat. Sehingga diminta berpaling ke belakang. Mereka melihat biji-biji yang mereka makan tu berbukit. Wallahualam, tak boleh nak bayang macam mana no. Tak boleh nak bayang lah macam mana. Yang kita sebut dulu ni syurga. Orang yang terakhir keluar di neraka. Allah Ta'ala kurniakan dia syurga. Luasnya dunia ditambah dengan dunia. Orang yang terakhir keluar daripada neraka. Orang yang terakhir. Kerana dalam hatinya ada sebesar zarah iman. Dia juga orang Islam. Setelah dia diazab oleh Allah SWT. Allah keluar dalam syurga, dalam neraka tu. Dia masuk, dia minta masuk dalam syurga. Ketika tu dia tidak ada nama dalam syurga. Syurga tu tak ada habuan dah untuk dia. Dia keluar daripada syurga. Dia berkata, Allah ya Allah, tidak ada tempat dah untuk dia. Ketika tu Allah SWT beritahu padanya, Allah kurniakan apa yang dia ingin atas dunia dulu ni. Kalau dia ingin istana, maka Allah SWT kurnia dia istana yang luasnya dunia ditambah dengan dunia. Luas taman sejahtera ni pun tak tahu ni. Luas Kulim pun tak sangka ada. Luas tak tahu, luas rumah kita pun tak apa dah. Ni luas tu, luas syurga dia tu, luas dunia ditambah dengan dunia. Nak bayang macam mana? Wallahu a'lam. Tak boleh nak bayang. Tak boleh kita nak, tak boleh nak bayang. Tengok tu, tengok lebih setengah jam tu dah. Sikit pun habis no. Baik. Dan dia kata diberi pahala jika tinggal, dan kerana menurut perintah Allah, dan dikenakan dosa jika dilakukan. Contoh yang pertama, membunuh. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Surah Isra ayat 33. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, membunuhnya melainkan dengan satu alasan. Kalau dia kena atas jatuh hukum bunuh, tak apalah, lah bunuh banyak lah. Kalau zaman-zaman jahiliah, kalau zaman Nabi Musa, bunuh anak lelaki. Mai zaman jahiliah ni, sebelum Nabi kita diangkat rasul, bunuh anak-anak perempuan. Mai zaman kita, dua-dua, lebih teruk daripada jahiliah lagi. Kalau zaman Nabi Musa, bunuh anak lelaki. Mai zaman jahiliah, bunuh anak-anak perempuan. Ketika tu orang perempuan hina sungguh. Kalau kedatangan haid ni tak boleh duduk sekali dengan suami, kena keluar daripada rumah. Hina orang perempuan ketika tu. Mai Islam, Islam Allah angkat orang perempuan duduk kedudukan yang tinggi. Mai zaman kita bukan laki, dua-dua bunuh. Laki pun bunuh, perempuan pun bunuh. Malalang longkang lah, boh pam dalam toilet lah, lempak flat macam-macam lah ni. Buang anak. Laki pun buang, perempuan pun buang. Kes bunuh ni hari-hari tuan-tuan. Tak bunuh mak, bunuh ayah, bunuh macam-macam tuan-tuan. Tapi kalau dengan hak tak apalah. Didapati bersalah, maka dijatuhkan hukuman bunuh, tak apalah. Ni saja bunuh. Hak baru 2-3 hari ni bunuh apa? Bunuh adik kau apa ni? Adik-beradik lah bunuh. Tembak tu tengok. Tembak berdua-dua ambil pistol, tembak tong macam tu kan. Kes bunuh ni biasa dalam zaman kita ni. Jadi hukumnya haram, hukumnya berdosa. Baik.
Yang kedua, makan harta manusia secara batil. Ini tipulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, jangan cara tipu. Macam-macam kalau berniaga tipu. Buat urusan yang tipu. Makan yang batil, kerja yang tipu. Semua ni sumber-sumber yang masuk dalam perut kita tu kita nak kena jaga. Jangan masuk benda-benda yang haram. Kerana benda-benda yang haram masuk dalam perut, maka selayaknya api neraka lah tempat bakaran. Tu kita nak kena jaga. Hak masuk dalam perut kita tu, mulut kita tu, kita tengok tu. Walaupun benda tu syubhah pun kita jangan makan dah. Pergi tengok tamah law ni kadang-kadang menggunakan hak nama-nama Islam. Nama Al-Mu'min. Kicap Al-Mu'min. Kicap orang yang beriman. Tapi kita tengok buat. Bukan orang beriman pun. Orang kafir yang buat pun. Ni kita nak jaga. Sebelum ni. Maksudnya mereka guna tu kadang-kadang tuan-tuan. Mereka kadang-kadang dia tak mau guna dulu ni. Tak mau guna tulisan Jawi. Tetapi segi hak produk mereka buat Jawi. Guna bahasa Jawi. Itu yang pelik. Kita pun rubuh cat masjid. Cat masjid tuan-tuan. Awak mereka tak tulis hak bahasa mereka. Gulih mereka nak tulis hak bahasa apa? Kerana nak tipu. Kadang-kadang guna orang-orang kita. Kadang-kadang itu kena jaga. Walaupun benda tu contoh kita pergi tu. Tak ada cong halal ni. Jangan makan. Subhah. Halal ke haram? Halal ke haram? Jangan beli yang hak sahih betul-betul. Kalau kedai pun pilih kedai-kedai yang orang kita lebih kata ustaz mahal. Hak kedai lebih mahal sikit pun tak apa. Sekurang-kurangnya hak mahal sekupang dua tu. Sekurang-kurang dia juga bayar zakat. Tak apa, lebih sekupang dua upang sekurang-kurangnya kalau kedai hak orang kita ni, sekurang-kurangnya ikut house town tu dia bayar juga zakat, dapat juga kita tolong dia tu, dia keluarkan zakat, dapat juga pahala. Ni kadang-kadang kita jugalah bagi orang depa tu kaya, kita kena kita tuan-tuan. Tak mau pi dia kata mahal. Sama juga kadang-kadang hak ni hak insurans tu takafu pi takafunya Islamnya. Buat do pi hak bukan Islam. Kerana apa? Dia kata hak nu mahal tak hak takafu tu mahal, hak nu depa nu murah. Tak apalah mahal sikit asalkan halal. Contoh kita pergi dekat pekan hari lah. Apek jual ayam, kepak tengkok. Sekilo RM2. Haji Mat jual ayam ke? Sekilo RM7.5. Ni beli apek RM2. Murah lagi. Macam tu kan? Walaupun RM2.5 tapi hak kita makan tu adalah sumber yang haram. Jadi kita carilah hak halal. Jangan kita makan. Kerana bila kita makan benda-benda yang haram ataupun benda-benda syubhah ni, bila makan akan tumbuh titik-titik hitam dalam hati kita. Bila kita makan je kita rasa malas nak beribadat. Itu kita nak tahu kita ni banyak dosa-dosa. Nak bangkit nak buat ibadat pun kita rasa malas. Dulu rajin bangkit malam. Dulu rajin buat qiyamul lail lah. Rasa malas dah. Nak bangkit subuh pun rasa berat. Tu tanda-tanda dosa lah, cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena jaga-jagalah. Terutamanya berkait tentang cara makan. Makanan harta manusia secara batin, berniaga, tipu, hak benda elok buah teh. Kadang-kadang kita sebut lu jual kat pasar malam ikan. Jual ikan ke, jual sotong ke, jual apa ke, kadang-kadang dia buah pinggan hak melengkung bawah tu, atas dia pinggan merelit buah atas melengkung tu. Dia posong, nampak penuh. Dapat penuh tuan-tuan. Kan dia buat pinggan melengkung itu. Dia betul dia buat pinggan atas merelit melengkung itu. Pelaki nampak penuh tu. Bawah kosong dia kita pun. Pinggan RM5. RM5 kita pula sikit satu nyak tu kita buat macam tu. Ni tipu ni. Dia kata kalau buah macam tak laku. Dia kata orang nampak sikit pun nampak orang banyak. Tipu juga. Tipu juga. Dia kata dia paling buat hak dia paling abang kena beritahu ni, saya beritahu kat abang. Abang beritahu lah kat kawan-kawan abang. Takkan saya nak beritahu semua pasal malam kot. Tipu. Bapa kita makan
hak benda-benda kita buat balik rumah. Sama juga kadang-kadang satu lagi hak kita orang main masjid ni. Kadang-kadang orang main hantar pisang hari Jumaat ni. Buah pisang. Depa tujuan di rumah main tu nak bagi orang masjid. Kita tuan-tuan tak tu ambil putang kereta dah. Satu sikat putang kereta nak balik bagi makan anak bini pula. Dia tujuan dia nak bagi orang masjid makan. Kita pula bohlah kereta buat balik anak bini makan. Kadang bohlah pakit lah. Kereta bohlah pakit boh hari. Ketika rokok, blok jatuh biji. Buat balik juga. Ni nak kena jaga. Sama juga hari kenori tuan-tuan. Kadang-kadang tuan rumah tak suruh ambil, dia bungkus dah. Dia bungkus siap-siap bagi dah. Ni juga sama. Kita makan benda-benda haram. Kecuali tuan rumah kata tak apalah. Ni memang ambil lah seorang sikit. Bagi kat tukar masak. Ambil lah seorang sikit. Bagi-bagi yang duk tolong. Tak apa. Kalau tidak tuan-tuan, kita makan benda-benda yang haram. Kalau sebelum ni kita buat, kita kena pergi minta halal dekat dia. Pergi jumpa dia. Abang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak beritahu ni. Awak nak beritahu dulu ni ada yang 3 tahun sudah awak. Saya ambil ayam 2 getih. Make pajeri sikit. Daging ni, gulai daging kecap sikit. Saya ambil tak minta tu pakai ambil. Tak apa, kita kena banyak, kena lama dah. Tak apalah ambil lah. Bagi RM30 dah lah. Kita ingat ke free. Rupanya bayar RM30. Bayar RM30. Berapa? Sebab kita ambil tanpa pengetahuan dia. Kecuali dia kata lepas selalunya kita lepas ke nori, apalah hampa baik bungkus-bungkus tak apa tak. Dia yang kita masuk dalam perut kita benda-benda yang haram. Oleh itu bila manusia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia akan berdosa, dikenakan balasan azab. Dia akan diberi pahala oleh Allah jika meninggalkan semata-mata kerana mematuhi perintah Allah. Perkataan haram juga makna dengan perkataan mahzur, perkara yang dilarang ataupun maksiat, dan juga zunub iaitu dosa. Jadi kita ingat kita sampai tahun tu dulu. InsyaAllah kita masih lagi ada lagi 13 sampai 13, maksudnya lagi 3 lagi lah. Jadi habis ni insya-Allah pada tahun depan kita masuk tajuk. Lah tak masuk tajuk lagi ni. Lah tahun depan ni sama no? Tahun depan. Kita akan masuk tajuk dia. Tajuk bab yang pertama iaitu bersuci. Jadi kita ada bulan 2 lah kot. InsyaAllah bulan 2 baru kita nak mengaji. Lah tak mengaji lagi ni. Baru bulan 2 kita mengaji tajuk yang pertama. Dan kitab ni tajuk dia bersuci dan juga sembahyang. 2 tajuk lah. Bukan banyak pun nak mengaji. 2 tajuk bersuci dan sembahyang. Jadi kita akan sampai tajuk tu pada bulan 2 lah insyaAllah. Kita habis ni kita masuk tajuk insyaAllah. Nanti kita tangguh dulu kuliah kita pagi ni dengan tasbih kifarah dan surah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Na'udzubillahi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min syai'in minal asqam. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kami terhadap kedua bapa kami ya Allah, terhadap pasangan kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya'i minhumul amwat. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkan dosa kedua bapa kami, kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya di kalangan kami ada yang sakit ya Allah, kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah.
Kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, sekiranya kalangan kami ada yang susah, Kau permudahkanlah kehidupannya Allah, limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam salim alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.